Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan masuk silibus tingkatan 3, bab 1 yang berkaitan dengan kedatangan kuasa Barat ke Tanah Melayu. Kita lihat apakah faktor atau penyebab yang menyebabkan kuasa Barat berminat untuk datang ke Tanah Melayu. Apa yang ada dekat Tanah Melayu dan apakah yang faktor yang mendorong mereka untuk datang ke Tanah Melayu. Yang pertama dilihat dari segi kestabilan dan juga kemakmuran negara. Tanah Melayu ataupun Malaysia pada sekarang memang terkenal dengan keamanan dan kestabilan negara yang menyebabkan ramai orang suka datang ke negara kita. Jadi disebabkan oleh kestabilan dan kemakmuran, negara berada dalam keadaan aman damai. So, ekonomi berkembang dengan pesat. Menyebabkan mereka datang untuk mengeksploitasi ataupun mengambil sumber kekayaan yang ada di negara kita. Selain daripada itu, kedatangan mereka ke Tanah Melayu boleh dipecahkan mengikut peredaran zaman, iaitu pada abad ke-16, 17, 18, 19 dan juga 20. Dan faktor utama kedatangan mereka adalah untuk mengeksploit ekonomi kita yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah. Seterusnya persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan ataupun dikenali sebagai imperialism. Imperialism ialah dasar sesebuah negara untuk meluaskan pengaruh dan wilayahnya, iaitu dengan cara menjajah negara lain, dan mereka mempunyai kepentingan yang tertentu. Jadi mereka berlumba-lumba sebab nak dapatkan nama, sebab bagi mereka semakin banyak tanah jajahan, mereka akan lebih terkenal dan lebih dikagumi. Seterusnya perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita, sama ada melalui perjanjian, tipu muslihat, pajakan dan sebagainya. So dalam bab ini pada akhir pembelajaran, pelajar-pelajar akan dapat menerangkan tentang kestabilan dan kemakmuran negara kita. Apa yang dimaksudkan dengan kestabilan, apa yang dimaksudkan dengan kemakmuran negara kita. Yang pertama kestabilan yang dilihat dari sudut sistem pemerintahan dan juga struktur sosial. Seperti yang diketahui umum, negara kita pemerintah tertinggi terletak pada tangan sultan, dibantu oleh pembesar-pembesar di kawasan jajahan dan juga daerah, dan diakhiri dengan penghulu. Bawah penghulu barulah ada kita sebagai rakyat jelata. Sistem raja. Apa yang dimaksudkan dengan sistem raja? Sistem raja bermaksud pemerintah adalah diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Kesultanan Melayu Melaka yang zaman kegemilangan mereka lah. Dan sultan mengetuai pentadbiran berbagai negeri, menjadi lambang kedaulatan negeri dan dibantu oleh kerabat diraja serta pembesar. Dia merupakan, baginda merupakan kuasa yang tertinggi, yang mempunyai kelebihan untuk mentadbir negara kita lah. Dan pembesar pula dilantik dari kalangan dilantik oleh sultan untuk mentadbir kawasan jajahan dan daerah serta menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat 4 pembesar yang utama. Contohnya seperti Temenggung, Laksmana, Bendahara dan juga penghulu, bendahari, dan dibantu oleh Syah Bandar. Seterusnya penghulu ialah ketua kampung atau empat. Kawasan mukim yang menyampaikan arahan raja ataupun pembesar. Maksudnya dia, penghulunya merupakan orang tengah di antara pemerintah dan juga rakyat. Negara kita mewarisi sistem raja dan pentadbiran yang mantap. Yang ini diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka, dan sistem pentadbiran, perundangan dan struktur sosial masyarakat yang tersusun dan sistematik. Ada orang yang diperintah ataupun orang yang memerintah dan golongan yang diperintah. Muafakat golongan pemerintah dengan orang yang diperintah menyebabkan hubungan luar dapat dijalinkan dengan berkesan. So, di antara pembesar dan juga penduduk seharusnya lah mempunyai ikatan yang kuat, sebab mereka ataupun kita saling berhubung antara satu sama lain bagi mengekalkan kedaulatan negara kita agar ianya sentiasa berkeadaan dalam stabil lah. Berbeza dengan negeri-negeri lain yang mengamalkan adat Temenggung, bagi Negeri Sembilan, mereka mengamalkan adat pepatih yang berasal daripada Pagaruyung Indonesia. Hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan paling asas diketuai oleh Yang Tuan Besar. Berbeza dengan negeri-negeri lain, di sini pemerintah adalah dilantik daripada orang-orang bawahan, dan sistem pemerintahan di Negeri Sembilan menunjukkan mereka mengamalkan demokrasi, iaitu kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Maksudnya pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya.
Okey, dekat sini awak boleh tengok hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan, di mana anak buah dan ibu sako, yang ni paling asas lah. Okey, kenapa ibu sako? Sebab ke Negeri Sembilan ni ada pepatih dan menekankan lebih kepada kaum ibu. So ibu sako ni dianggap sebagai ketua lah. Kalau tak ada ibu, macam mana ada anak-anak dia? Okey, jadi bawah sekali anak buah dan ibu sako akan melantik buah apa? Buah apa akan melantik lembaga, lembaga melantik undang dan seterusnya undang melantik yang tuan besar. Okey, yang seterusnya bagi Negeri Sarawak dan juga Sabah, yang ini dah belajar dalam berakhir tingkatan 2. Okey, tolong reverse balik. Okey, di mana sistem pemerintahan di Sarawak terbahagi kepada 2, iaitu sistem kesukuan. Yang ini bermaksud dalam setiap suku, diorang ada seorang ketua yang dilantik di kalangan mereka lah, dan juga sistem kesultanan di mana raja sebagai pemerintah tertinggi. Okey, sama, lebih kurang sama dengan Sabah, iaitu mengamalkan sistem kesukuan, sistem kesultanan dan juga sistem ketua bebas. Okay, sistem pemerintahan di Sabah ada suku, kesultanan dan ketua bebas. Okey, seterusnya kestabilan dari sudut perundangan dan hubungan luar. Okey, bayangkan kalau negara kita ni tak ada undang-undang. Okey, apa akan berlaku pada negara kita? Okey, tentunya Malaysia akan berada dalam keadaan kucak-kacir. So, bayangkan pula, kalaulah keadaan kucak-kacir, adakah orang luar akan datang dan menyumbangkan ataupun mengembangkan ekonomi kita? Okay, for sure lah. Tak ada siapa pun berani datang kalau dalam keadaan negara yang kucak-kacir. Okay, negara kita mempunyai sistem perundangan yang sendiri. Ya, undang-undang ini berasal daripada Kesultanan Melayu Melaka lah. Kita dapat 2 jenis undang-undang, iaitu undang-undang tidak bertulis, atau dikenali sebagai undang-undang adat, dan juga yang seterusnya undang-undang bertulis. Okey, undang-undang tidak bertulis dikenali sebagai adat. Contohnya adat pepatih. Okey, yang ini yang saya terangkan tadi, yang berasal daripada Negeri Sembilan. Okey, contoh undang-undang bertulis ialah Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Di Sarawak dan Sabah pula, peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat. Okey, dia lebih kurang sama dengan Negeri Sembilan, yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Seterusnya hubungan luar. Okey, untuk hubungan luar lebih menekankan kepada hubungan diplomatik dan juga perdagangan. Okay. Kestabilan negara kita dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan juga sosial. Okay. Pemerintah di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Dan kebanyakan daripada orang luar ni, diorang ni menyumbang kepada kita dengan menyuntik modal ataupun melaburlah di negara kita. Okay, kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalankan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh dan melindungi daripada ancaman kuasa-kuasa luar.